Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Semoga sihat semuanya ya. Macam mana? Masih bersemangat lagi untuk belajar? Ya, mestilah bersemangat lagi ya. Okey, hari ini kita akan sebelum belajar kita baca doa dulu. Okey? Amin. Baik, sebelum kita meneruskan tajuk pada minggu ini, kita akan belajar tajuk baru. Tapi tajuk ni pada tahun lepas sudah belajar. Tajuknya ialah tajuk pecahan. Tapi sebelum kita masuk tajuk pecahan di tahun 6, hari ini cikgu nak buat ulang kaji tajuk pecahan di tahun 5. Iaitu tajuk ni kita pernah belajar semasa cuti PKP yang lalu. Tapi cikgu rasa tidak semua murid yang mengikuti pembelajaran secara atas talian pada hari itu. Jadi cikgu nak ulang semula. Okey, tajuk yang cikgu akan ajar atau ulang kaji semula pada hari ini ialah pecahan daripada perkataan daripada ni penting. Daripada suatu kuantiti. Okey, ingat lagi tak perkataan daripada? Baik, cikgu nak beri contoh satu soalan yang agak mudah. Baik, yang pertama, cikgu nak beri soalan contohnya 1/3 daripada 12. Okey? Jadi kita nak tukar kepada ayat matematik. Kita tak mahu ada nampak kelihatan perkataan daripada. Sebab daripada kita tahu guna operasi apa tu. Okey, ingat. Daripada adalah operasi yang digunakannya ialah operasi darab. Tulis semula 1/3. Darab ialah daripada berapa kuantitinya? 12. Tulis 12. Baik, 1 ni ialah pengangka. Ingat ya, 1 ini ialah pengangka. 3 ini ialah penyebut. Dan 12 ini ialah suatu kuantiti. Jadi berapakah jawapan untuk soalan ini? Jadi nampak nombornya kecil. Jadi kamu boleh buat pemansuhan. Ataupun mematikan. Ataupun mengecilkan. Baik, nombor yang di atas dengan nombor di bawah. Jadi 1 tu nombor atas. 3 tu nombor bawah. 12 tu nombor atas. Okey? Jadi untuk mematikan mesti ada suatu nombor di atas dan satu nombor di bawah. Tak boleh kalau dua-dua di atas tu kamu kecilkan. Contohnya awak nak kecilkan 1 dengan 12. Tak boleh. Jadi sekarang kita nak buat pengecilan atau pemotongan nombor 3 dan nombor 12. Okey, kecilkan nombor 3, kita gunakan sifir apa? Dalam sifir apa yang ada jawapan 3 dan 12? Itu ialah sifir 3. Jadi 1 darab 3 jawapannya 3. 4 darab 3 jawapannya 12. Baik, sekarang kita sudah kecilkan. Dah tak boleh kecilkan lagi. Jadi sekarang nombor apa yang tinggal? Nombor yang tinggal ialah nombor 4 didarab dengan 1. Jadi awak tulis 1
darab 4. Berapa jawapannya? 4. Faham? Pandai. Baik. Soalan nombor 2. Okey, kita bagi contoh nombor yang agak besar sedikit. Baik, contoh nombor 2. Saya beri nombor yang agak besar lah. Sedikit saja. 3/5 daripada daripada 300. Contohlah ya. Kuantitinya sebanyak 300. Baik, kita tak pernah menghafal sifir sampai jawapannya mendapat 300. Okey? Jadi, kalau kita nak kecilkan dengan nombor 5 dengan 300 ni, kalau kamu seorang murid yang hebat, tiada masalah. Hebat pasal sifir, tiada masalah. Kamu boleh kecilkan dengan cara apa sekalipun. Tapi kalau kamu masih teragak-agak lagi mengenai sifir, kamu boleh buat macam ni. Okey, 3/5 kamu tukarkan kepada bentuk ayat matematik. 3/5. Daripada tadi bermaksudnya darab. Darab berapa? 300. Okey, nombornya agak besar ni 300. Tapi tak ada masalah kalau kamu ikut cara yang sebegini. Okey, apa yang perlu kamu buat? Kamu darabkan dulu. Darabkan dulu nombor di bahagian atas. Dengar? Okey? Bila awak dah darabkan, kamu akan tulislah di mana-mana pun boleh awak tulis begini. Darab 3. Darabkan sifar darab 3. Sifar. Sifar darab 3. Sifar. 3 darab 3. 900. Jadi 300 darab 3. Jawapannya ialah 900. 900/5. Okey, per 5 tadi jangan hilangkan dia. Tulis per 5. Apa maksud 900/5? Maksud 900/5 ialah kita tukarkan pengiraan itu dalam bentuk lazim. Okey, tulis 900 bahagi dengan per 5 maksudnya bahagi 5. Okey? Okey, kita selesaikan pembahagian ini. 900 bahagi 5. Kita selesaikan guna pengiraan bentuk lazim. Bahagi. Okey, kita kira. 1 darab 5. Tolakkan. 9 tolak 5 dapat 4. Turunkan sifar. Okey, berapa darab 5? 40? 8. Jawab sama-sama. 8 darab 5, 40. Okey. Tolakkan. Habis turun sifar ke bawah. Cari berapa darab 5 sifar? Takkan tak tahu? Sifar. Sifar darab 5 ialah sifar. Okey, ini cikgu beri penerangan. Kamu kena buat lambat-lambatlah. Tapi kalau bila dah mahir, bila awak menjawab kertas soalan, kamu tak boleh buat lambat-lambat. Jadi kamu kena buat laju. Okey? Ini cikgu bagi penerangan supaya kamu faham. Apa maksud 900/5? Maksud 900/5 ialah 900 bahagi 5. Jadi apa jawapan terakhir tadi? 180.
Itulah jawapannya. Faham? Okey, yang ketiga. Satu pecahan lain. Pecahan lain iaitu, ingat tak lagi pecahan ini? Saya beri contoh. 2/1/4. Ini pecahan apa? 2/1/4. Apa nama pecahan ini? Apa dia? Tak dengar? Ya, pecahan bercampur. Apa maksud pecahan bercampur? Bila ada suatu nombor bulat. Nombor bulatnya berapa? 2 dan 1 nombor bercampur. Nombor pecahan iaitu 1/4. Bila ada suatu nombor bulat dan suatu nombor bercampur, suatu nombor pecahan, dia akan menjadi nama dia pecahan bercampur. Okey, apa soalannya? 2/1/4 daripada 28. Contoh ya, daripada 28. Baik, macam mana kita nak buat ni? Langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua. Tukarkan nombor bercampur ini menjadi pecahan tidak wajar. Ingat lagi tak macam mana nombor bercampur ni nak tukarkan kepada pecahan tidak wajar? Kalau cikgu hari tu beritahu jadi pecahan senyum. Macam mana? Pecahan senyum begini. Begitu. Kemudian 4 bertemu 2 dan di sini bertemu 1. Apa operasi kita nak gunakan ni? 4 bertemu 2. Operasi kita gunakan ialah darab. Ini macam operasi bergabung kan? 4 darab 2. Kemudian operasi yang di atas ni operasi apa? Tambah. Baik, bila kamu jumpa dengan operasi bergabung, darab dengan tambah, siapa yang nak selesaikan dulu? Darab kan? Jadi kamu tulis di bawah ni darab. Baru tambah. Jangan terbalik. Okey, sekarang kita buat. 4 darab 2. Berapa jawapannya? 4 darab 2. Berapa jawapannya? 8. Berapa? 8. Dah dapat jawapan 8, awak tambahkan dengan 1. 8 tambah 1, jawapannya ialah 9. Jadi awak akan dapat 9. Jangan lupa ini ialah nombor pecahan. Jadi mesti ada per. Per berapa tadi? Per 4. Ini pun mesti per 4. Jangan lupa. Jangan tak tahu pula nak buat apa-apa ya ni. Tak boleh. Kemudian perkataan daripada. Kamu dah tahu perkataan daripada itu ialah operasinya darab. Darab berapa? 28. Tulis semula. Baik, setelah itu kamu tengok nombor di atas 9. Nombor di bawah 4. Nombor di atas 28. Nombor di bawah 4. Jadi kita nak matikan yang mana? Selalunya kita akan matikan sini. Okey. 4 dengan 28 dalam sifir apa yang ada jawapannya? Ada 4 dan 28. Dalam sifir 4. Jadi 1 darab 4 jawapannya 4. Berapa darab 4 jawapannya? 28. 7. 7 darab 4 jawapannya 28. Okey, setelah kita kecilkan, kita akan dapat nombor yang tinggal ialah 9 darab 7. Jadi 9 darab 7 berapa jawapannya? Itulah 63. Susah tak?
Tak susah, senang saja. Okey, ini ialah soalan yang dalam bentuk ringkas lah, yang bukan penyelesaian masalah. Okey, jom. Cikgu nak bagi satu lagi contoh soalan berbentuk soalan penyelesaian masalah. Soalan bentuk berayat. Okey, semuanya boleh faham? Urutan-urutan tadi? Okey, boleh faham ya? Seterusnya soalan nombor berapa? Tadi nombor 3. Sekarang soalan nombor 4. Baik, tengok soalan nombor 4. Cikgu akan bagi soalan berbentuk penyelesaian masalah. Ya, berayat-ayat sikit. Okey, faham ya ni? Baik, nombor 4 lah. Okey. Terdapat. Baik, cikgu bagi contoh. Terdapat 36 biji buah limau di dalam sebuah kotak. Dalam sebuah kotak. Puan Umi telah memberikan 1/6 buah limau, 1/6. Okey, 1/6 daripada tengok. Cikgu tebalkan dia. 1/6 daripada. Nampak daripada? Buah limau itu kepada jirannya. Okey. Berapa biji buah limau yang tinggal? Yang tinggal. Okey? Bila awak dapat soalan penyelesaian masalah, kamu cari kata kuncinya. Mana kata kunci yang penting? Digariskan. Yang pertama, kata kunci yang penting ialah kuantiti keseluruhan. Ialah 36 biji. Nampak? Ni kuantiti keseluruhan buah limau, 36 biji. Kata kunci yang kedua, 1/6. 1/6. Daripada buah limau diberikan. Tertinggal ni. Maaf. Diberikan. Diberi kepada jirannya. Beri. Jadi kalau beri, buah limau tu semakin sikit lah yang dalam kotak tu. 1/6 daripada buah limau diberi kepada jirannya. Berapa biji buah limau yang tinggal? Yang tinggal. Okey. Jadi, kamu nampak di sini apa? Kuantiti 36 biji. Nombor pecahannya ialah 1/6. 1/6 tu dia beri pada jiran. Dia nak tanya berapa limau yang tinggal. Jadi berapa pecahan yang kamu kena tulis? Okey. Di sini kamu nampak tadi 1/6. Baik. 1/6. Apa maksud 1/6? 1/6 itu maksudnya bahagi 6. Ada himpunan 6. Dibelah kepada 6.
diagih-agihkan kepada 6. Ni per 6. Jadi per 6 tu maksudnya ada 6 kumpulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi ada 6 kumpulan. Ada berapa biji limau? 36. Jadi awak, ini cikgu terangkan lagi secara rajah. Jadi panjang sikit. Nanti kalau awak dah faham, senang. Jadi per 6 maksudnya ada 6 bahagian dan limau tu kamu masukkan setiap satu ke dalam ke dalam bulatan ini sama banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagihkan sama banyak. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey? 31, 32, 33, 34, 35, 36. Okey, ngam habis. Jadi dia kata, Pak Umi kata 1/6 ini telah diberi kepada Puan Siti. Telah diberi. Jadi berapa yang tinggal? Okey. Berapa yang tinggal? Kamu boleh kira satu-satu ni. Ya? Ataupun, okey, 1/6, pecahan 1/6 telah diberi. Ada berapa lagi pecahan yang tidak diberi? Gugusan limau ni ada berapa lagi? Kalau 1, ni 1/6 sudah diberi. Jadi ada berapa lagi pecahan yang tidak diberi? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, jadi 5/6 tidak diberi. Jadi kamu tulis di sini 5/6. Jangan tulis 1/6. 5/6 daripada berapa biji? 36. Betul tak? Okey. 5/6 daripada 36. Okey, dah dapat. Kemudian awak tukarkan kepada ayat matematik. 5/6 darab dengan 36. Okey, kita buat pengecilan sekarang. 6. Baik, 6 darab 1, 6. 6 darab 6, 36. Jadi nombor apa yang tinggal sekarang? Yang tinggal ialah 6 dan juga 5. Oh ya, minta maaf. Kamu kena tulis. Ya, tulis apa dia punya cerita ni. 36 apa? 36 buah limau. Sorry. 36 ni kena tulis limaunya. Cerita dia kena tulis. Jadi yang tinggal ialah, setelah pengecilan, yang tinggal ialah 6 dan 5. Kemudian awak tulis 5 darab 6. Akan mendapat jawapan 30 biji buah limau yang tinggal. Okey, itu lebih tepat ya jawapannya. Kena buat ni cerita dia. Okey, faham tak? Okey, dah faham, bagus. Kita teruskan. Dah berapa minit ni ya? Harap bersabar. Dengar baik-baik ni. Nanti bila ada soalan, awak terus buat laju je. Okey? Kita teruskan. Soalan nombor berapa ni? Penat ke? Tak penat. Kamu tengok je. Okey, nombor 5. Cikgu buat rajah lah, senang. Rajahnya ringkas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alamak, tak sama. 4. Tak apalah, 20 ya. Ini ada berapa petak semuanya? Cuba kira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 5 petak ni mengandungi 20 petak.
Petak ni mengandungi 20 petak. Soalannya dah siap tulis. 20 petak dia kata. Okey, disuruh. Soalannya. Lorekkan. Suruh lorek pula. 1, contohlah ya. 1/4 daripada rajah. Jadi awak nampak tak? 1/4, yang pertama 1/4. Yang kedua, perkataan yang penting lah daripada dan rajah. Awak tengok rajah. Rajahnya ada berapa petak? 20. Jadi awak daripada ayat ni keluarkan menjadi ayat matematik. Jadi awak buat, tulis. Dia suruh lorek 1/4. Lorek 1/4. Tulis 1/4. Daripada itu ialah darab rajah. Rajah ada berapa ni? 20. Tulis 20. Okey. Dah dapat begini. Boleh buat pengecilan sebab nomornya kecil, 4 dengan 20 je. Sebab tu cikgu kata safe mesti ada dalam kepala kamu. Petik jari je bila disoal, terus jawab. Bukan tengok safe, tidak. Tapi cikgu tahu kamu semua memang dah pandai safe kan? Betul tak? Jadi kita gunakan safe apa ni? 4 dengan 20 kita nak kecilkan. Nak matikan dia. Guna safe 4. 1 darab 4, 4. 5 darab 4, 20. Betul tak? Jadi apa yang tinggal? Sekarang yang tinggal ialah 1 darab 5. 1 darab 5, 5 lah. Okey. Jadi jawapannya 5. Dia suruh buat apa tadi? Lorek. Takkan biarkan begitu saja. Loreklah 5 petak. Cikgu nak lorek kat mana? Suka hatilah kamu nak lorek kat mana. Tapi kalau nak senang, kamu lorekkanlah sebaris, dalam baris yang sama. Jangan satu di atas, satu di bawah, satu lagi sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri. Itu susah. Dia suruh lorek-lorek. Tak payah dikala macam ini. Buang masa. Kalau disuruh lorek, yang pertama sekali ambil pembaris. Ya, ambil pembaris dan gunakan pembaris untuk melorek dengan lurus. Jangan terlampau rapat. Tak payah. Agak jarak sedikit. Okey, jarak-jarak sikit. Dan bila awak contoh melorek sengit, semua sengit. Jangan lorek satu kotak sengit. Kotak yang kedua sengit sebelah sini. Kotak yang ketiga lurus pula. Kotak yang keempat dah penat. Tak boleh. Jadi awak guna pembaris, senang saja. Okey, 5. Jadi awak kira 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini. Jadi awak guna pembaris, buat garisan terus. Dari sisi atas, sisi bawah itu mesti bercantum. Tengok sisi-sisi dia. Sisi hitam tu. Atas, bawah. Okey, bawah cantum. Okey, letak dekat atas ni sampai bawah mesti bercantum. Bercantum. Ya? Jangan kamu lorek. Baik, kamu ini contohnya satu kotak tu. Kamu lorek, tak cantum. Separuh je. Tu buat ke tengah saja. Tak bercantum sampai ujung. Semuanya itu salah. Jadi mana yang betul? Okey, ini petaknya. Dalam satu petak tu, cikgu bagi, okey. Ni, dari petak merah ke merah. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Okey, lurus-lurus guna pembaris. Ini cikgu tak guna pembaris. Okey, boleh faham? Okey, kalau boleh faham, bagus. Saya rasa hari ini sahaja ulang kaji dan juga pengajaran cikgu untuk pecahan. Jadi minggu depan kita akan belajar pecahan untuk tahun 6 yang sebenarnya. Bukan minggu depan, hari Rabu ni. Sorry. Okey, jadi latihannya nanti cikgu akan keluarkan, cikgu akan tunjukkan satu lembaran kerja. Tugasan kamu. Lepas video ni tengok apa yang cikgu akan bagi. Baik, kamu kena buat semuanya. Tak banyak soalannya, beberapa soalan saja dalam buku tulis. Ya, buat dalam buku tulis.
Sambung yang minggu lepas punya. Yang kedua, salin soalan. Okey? Salin soalan. Lepas salin soalan, baru jawab. Yang ketiga, tulis tarikh. Ini wajib ni. Tarikh, hari. Sepatutnya tulis tarikh dan hari dulu. Barulah buat salin soalan dan jawab. Kemudian yang keempat, tulis dengan kemas. Tulislah dengan kemas. Sebab cikgu pun tengok melalui WhatsApp. Kemas, jelas, gariskan jawapan. Itulah baru murid tahun 6. Okey? Garis jawapan ya. Garis jawapan. Kemudian, snap gambar. Hantar ke saya. Hantar ke cikgu. Dan jangan lupa tulis nama. Ni hantar tak tulis nama. Cikgu nak kena tengok tahun 4 lagi, tahun 5 lagi. Dah dekat 100 murid tau. Walaupun kamu hantar berulang-ulang kali, cikgu ni asyik tak ingat je nama saya. Cikgu tak ingat. Okey. Jadi kena tulis nama. Tapi tahun 6 ni kalau nama ringkas pun cikgu bolehlah ingat-ingat kot. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Buat kerja dengan cepat. Hantar hari ini. Baik, cikgu akan semak gila-gila. Tapi saya rasa ini senang. Yang penting, siapkan kerja. Kerja hari ini, siapkan hari ini. Jangan sampai bertangguh-tangguh. Tapi kalau kamu berkongsi telefon dengan adik-beradik yang lain, itu tak apa. Kongsi dengan adik-beradik, dengan kongsi ayah, tunggu ayah balik, tunggu mak balik, itu tak apa. Tapi janji, buat. Kalau tak buat, macam nak pandai. Okey. Terima kasih kerana mendengar pengajaran cikgu hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye.